A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga penilaian agama di sisi Ahlussunnah juga pelaku bid'ah. Di mana kita tu sampai kepada tajuk berkaitan dengan ciri-ciri ataupun usul bagi golongan yang melakukan bid'ah ini. Di mana kita kata mereka ni secara asasnya ialah ada bid'ah yang mengkafirkan seorang, ada bid'ah tak mengkafirkan. Itu kita faham di awal kita bincangkan. Tapi kita kata asas mereka ni serupa. Itu ciri-ciri ataupun apa sifat diterangkan ni sama. Mana usul pertama itu kita ambil, ada mereka menolak nas dan berani menentang nas yang tak kena dengan hawa nafsu mereka. Kemudian yang kedua, mereka mempermainkan usul syariah. Usul penilaian usul syariah ni kita kata pertama dia dilahirkan dengan iman dengan Quran, tidak dengan sunnah. Kemudian beriman dengan dengan sebahagian kitab, tinggal sebahagian kitab. Kemudian yang terakhir yang kita baru ambil itu, kita dah bincangkan separuh itu berkenaan dengan menafikan ataupun membuat pendustaan kepada Nabi atau tidak mengambil berat mengenai penyemakan sunnah. Dan kita ambil contoh pertama, itu golongan yang buat pembohongan ke atas Nabi SAW. Itu yang kata contoh itu golongan si Rafidah dan lain. Di mana mereka ni kita kata macam kata Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, aku tak pernah lihat di kalangan ahli hawa nafsu yang paling saksikan berdusta berbanding golongan Rafidah. Mana mereka bohong suka hati dia je. Dan bahkan macam dikatakan oleh salah seorang Syekh Rafidah yang bertaubat, dia kata kami dahulu bila kami berhimpun dan kami rasakan satu perkara baik, kami buat untuk ini satu hadis. Ini macam sekarang lah tersebar dalam WhatsApp 3 perkara yang kena dibuat sebelum daripada Ramadan, kan? Kena minta ampun dan sebagainya. Actually benda tu start lah, Imran hantar pada saya, lepas tu ada orang juga tanya pada saya cari dan sebagainya. Actually berkenaan tajuk Nabi mengaminkan doa Jibril tu ketika naik mimbar. Hadis tu limited. Ada dari Hurairah, dari Ka'ab bin Arjah, Ka'ab bin Ujrah. Mana berapa orang sahabat Nabi je yang riwayatkan cerita berkenaan. Dan bahkan kisah tersebut bukan kisah yang berulang kali. Dia beza macam Nabi angkat takbir, tangan duduk mana ni, actually ramai orang. So jadi perbezaan berlaku itu tak ada masalah. Yang ini kisah yang tidak berlaku banyak kali. Bahkan Jibril AS datang, dia disebut Nabi dengan 3 perkara dan disuruh Nabi aminkan dan Nabi aminkan. Yang sebenarnya yang disebut adalah, pertama, Jibril kata pada Rasulullah SAW, macam ini yang nukilkan daripada Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah, bahawa Nabi dikatakan oleh Jibril kepada Nabi, dia kata, sesiapa yang di kalangan umatmu yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tak diampunkan, sempat dengan Ramadan tapi tak diampunkan, dia mati masuk neraka, maka telah dijauhkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah terusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahai Muhammad kata amin, Nabi kata amin. Kemudian kedua, barang siapa yang sempat dengan dua ibu bapanya atau salah seorang, lalu dia tak buat baik pada kedua-duanya dan kemudian dia mati dan masuk neraka, maka dia telah dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Itu daripada rahmatnya. Mana Allah Ta'ala usir dia. Wahai Muhammad kata amin, Nabi pun kata amin. Dan ketiga, barang siapa yang engkau disebut di hadapannya, dia tak berselawat ke atas engkau, dia mati dan masuk neraka, maka dia telah jauhkan Allah Ta'ala. Wahai Muhammad kata amin, Nabi kata amin. Itu yang Nabi, itu kisah sebenar dia. Tapi orang kita seronok kan, Ramadan ni kan seronok, orang buat hari palsu suka-suka hati je. Yang best kelakarnya pula bila kita kata benda tu palsu, yalah kita takkan nak mengaku dalam tu kita ni ustaz. Kan saya ni ustaz, awak kena dengar cakap saya. Mana boleh macam tu? Kita bagi tahu lah benda ni versi Melayu je ada. Versi Arab tak ada. Tak ada versi Arab pun. Mana benda tu yang kata 3 perkara mesti dibuat sebelum Ramadan, dan bahkan Jibril mendoakan barang siapa wahai ya Allah, abaikanlah puasa umat Muhammad. Abaikan puasa umat Muhammad jika mereka tak buat 3 perkara berikut. Mana ada pandai-pandai kan? Kalau contoh macam sempat minta maaf, orang tu dah mati macam mana? Habislah abai terus, tak ada lah, habislah masalah. Mengarut je. Penting kata mengarut. Benda baik tapi bukannya kerja kita. Dan Islam ni bohong atas nama Rasulullah SAW. Memang ada orang kata, dia kata hadis dhaif ni kan orang sibuk kan sangat apa. Kan biarlah orang beramal dan sebagainya.
Kan? Jangan sibuk. Ada seorang ustaz tu, dia pakai Al-Yamani. Saya tak kenal dia. Ada orang hantar saya. Dia Al-Yamani. Dia budak-budak ni Al-Yamani 2 tahun pun Al-Yamani juga. Ustaz yang 3 perkara tu apa dia? Dia kata dia minta itu dia bohong punya, tak tahu pun tak apa. Kok tu buat? Tak ada, bukan tak. Benda baik. Benda baik. Benda baik tapi tak ada kaitan. Bila dosa pahala dan sebagainya, tak ada orang boleh cakap sebenarnya kecuali daripada nas. Yang hari tu kejap. Yang hari tu mana pula Allah Taala tu? Tak ingat dah lah. Mana satu? Ya. Mana entah. ni ada banyak benda pelik-pelik ni. Mula Ramadan ni lah. Ni bukan. Ya. Mana tak? Okey, ni. Dia kata apa? Ada orang kata punyalah banyak hadis sahih, hadis dhaif juga nak diamalkan. Maka saya jawab, punyalah banyak perkara yang mungkar boleh tegur, bab hadis dhaif juga diorang komen. Diorang nak komen. Mana banyak benda mungkar, tapi hadis dhaif juga nak komen. Ya akhi, dia kata, wahai saudaraku, kerja antum bawa umat kepada Allah dan Rasul, bukan bawa umat takut untuk beramal. Ini seorang ustaz Ridwan Rafi Al-Yamani. Actually semua Al-Yamani. 2 tahun duduk Yaman, pakai serban, pakai jubah selempang, Al-Yamani. Bagi tahu. Kan duduk lama 10 tahun sikit tak apalah. Bukan nak berlagak, tapi seriously. Kan cuma malu sikit nak pakai nama kan. Orang duduk lepak dekat London tak pakai Al-Londoni. Kan? Berapa lama you duduk kat London? 2 tahun, diploma, bisnes bla bla bla. You punya gelaran apa? Al-Londoni. Mana ada? Kan? UKE ke sebagainya kan? UK kan? Dia ngarut betul, tak ada kerja gatal. Lalu panggil gatal. Pakai nama Yaman. Kalau dia kata layak dengan ilmu tak apa juga. Tapi yang kelakarnya dia kata apa? Punya banyak hadis dhaif, punya banyak benda mungkar. Saya jawab balik, saya kata benda mungkar betul banyak, tapi ada benda mungkar. Benda mungkar, dosa biasa manusia buat ni atas dia seorang. It's actually upon him saja. Kalau kepada kerajaan kita tegur, ya kita sebut benda yang salah, haram kita sebut. Tapi untuk perkara kita mungkar, dosa orang sebut atas diri dia saja. Adapun orang tu menipu atas nama Rasulullah SAW, dia main peranan besar. Maka contoh paling mudah kalau kita ambil bab hadis dhaif. Hadis dhaif. Berkenaan contoh macam dalam tajuk sebutan dalam apa sanad dalam hadis apa berkenaan dengan Rasulullah SAW terima wahyu. Disebut berkenaan dengan Rasulullah SAW, Az-Zuhri kata bila Rasulullah SAW putus saja wahyu, thumma fatarul wahyi, kemudian putus saja wahyu. Fahazin Rasulullah, maka Rasulullah SAW sedih. Dia kata sedih Rasulullah SAW. Dan sedih baginda ni fima balaghana, pada ikut apa sampai pada kami. Dia tak sebut sanad. Dia kata ikut apa sampai pada kami, baginda nak terjun daripada apa? Atas bukit. Actually this type of hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW ada niat nak terjun dari atas bukit, orang-orang Kristian pakai untuk kisah ni untuk kata apa? Tengok, Muhammad pun tak yakin dia Nabi. Faham tak? Ini konsep yang masalah. Bila orang tersebut dia cakap ini kan. Itu contoh satu. Contoh kedua, macam hadis berkenaan dengan apa, kisah berkenaan dengan satanic verses. Satanic verses is actually benda berkenaan dikaitkan dengan asbabun nuzul surah Al-Quran. One part orang kata adalah penceritaan je ustaz, apa salahnya? Tak, dia ada part is actually syaitan boleh campak pada Nabi, wahyu. Masuk dalam hati Nabi, wahyu sampaikan Nabi sebut, dan orang-orang musyrikin sujud sama ketika baca surah berkenaan. Pasal dengar nama berhala mereka disebut. Kisah ni bohong. Kisah ni dusta. Kalau kisah ni kata sanad dia dhaif, tapi orang kata dhaif tapi mungkin ada kebenarannya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia kaitan akidah. So kenapa kita kata kecil atau besar tinggalkan? Dan para ulama kata berkenaan dengan fadail amal, amalan tambah macam zikir ke, doa ke, itu maksud dia. Untuk mengadakan solat baru tak boleh. Solat baru tak boleh, puasa baru tak boleh. Umrah atau haji bentuk baru tak boleh. Itu yang kita bezakan. Masalah dia dhaif tadi pakai untuk apa? Atau mengasaskan bahawa penerimaan amal, penolakan amal berdasar dia dhaif. Tak boleh. Maka ini bahaya, kita kata. Ini bahaya dia. Pasal beri kesan macam orang yang dah buat dosa sangat. Last kali dia baca hadis tadi, tak payah beramal pun tak apa. Apa guna aku beramal? Mana ini salah dia, bukan masalah beramal. Menipu atas nama Rasulullah, rosak di satu umat. Satu dunia dia akan rosak dengan hadis yang dusta daripada Nabi SAW, atau hadis yang dibohong atas nama Nabi SAW, atau benda tadi tak sabit daripada Nabi.
Mana pemakaian hadis-hadis macam ni akan menyebabkan masalah. Sebab kenapa kita kata pegang dengan yang sahih dahulu. Yang dhaif tadi kalau dia menyokong benda yang sahih dan bentuk-bentuk tambahan kecil yang bukannya masuk mengasaskan ibadat baru, tak apa. Contoh macam kita kata berkenaan tajuk masalah doa tertentu yang dibacakan lepas solat dan sebagainya, atau ketika sujud dan sebagainya, maka tak ada masalah. Orang tak beramal dan sebagainya, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal benda ni doa. Kalau bukan Nabi ajar pun, doa kepada Allah Ta'ala ni umum. Without the lafaz, essentially you can do it. Tapi untuk mengasaskan ibadat baru tak boleh. Dan last sekali tengok macam sunat hadiah yang diadakan kisah bohong tentang sunat hadiah. Pasti ada hadis dhaif tentang tersebut atau hadis maudhu'. Tapi cerita dia bila benda tu dibuat, last sekali orang cari makan. Kita cari makan. Cari makan dengan buat cik ni mati kematian keluarga, kami buatkan, bagi 500 kami buat 50 orang solat sunat hadiah untuk selamatkan nenek encik. Mana boleh macam tu? Ini benda yang berlaku. Mana imam tu datang tawar kepada ada student kita kat sini, pergi ada nenek dia meninggal, ditawarkan 3 package. Package bayar fidyah puasa dan sembahyang. Kemudian package kedua khatam Quran 30 juzuk. Package ketiga solat sunat hadiah. Fidyah maksud dia dibayar. Kalau puasa betul tinggal, betul bayar. Contoh nenek kita ke siapa dan sebagainya tertinggal puasa sebulan, dia bayar 30 beri makan 30 miskin untuk tempoh berapa hari yang dia batak, dia tak buka puasa, dia buka puasa, tidak berpuasa, kita bayarkan, betul. 30 orang lah. Setiap satu orang dalam setengah ni, dalam 1125 gram lebih kurang. Malah 1 kilo 125 gram. 2 mud. 2 kali makan. Yep, saya. Lingkungan dia 1 mud dalam 600. 2 mud dalam 1200 kan. Ambil kan ada 1100 1200. 1.2 kilogram. So kalau Bertahun-tahun dia bilang je lah. Dia sendiri benda tersebut kita bahaskan, tajuk dia tinggalkan. Dan kalau dia tinggal, dia kena ganti. Tak larat nak ganti dan bayar. Tak larat nak ganti dan bayar. Atau dia tak sempat nak ganti. Contoh macam nenek tu datang haid, dia mati. Umur dia berapa tu lah. Okey, nenek tu mati dalam keadaan haid, dia tak sempat ganti puasa. Dan dia tinggalkan wasiat. Maka kita sebagai waris ganti kat, bayarlah untuk dia. Bayarlah untuk dia. Walaupun kita kata memang ada pendapat yang kita kata mengatakan Jumhur mengatakan puasa bagi pihak dia pun tak masalah, boleh, pasal dalam hadis Nabi dah nyatakan macam tu. Tapi macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia pegang dengan pendapat atau fatwa ataupun dalil yang keluar daripada Muwatta' Malik. Dalam Muwatta' Malik, lafaz dia tidak solat seseorang bagi pihak seorang yang lain, tidak berpuasa seorang bagi pihak orang yang lain, bahkan dia bayar tadi untuk puasa, bukan untuk solat. No such thing as bayar untuk solat. Dia ada beza. It'am agak beza. Kan bila Allah nyatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Disebut ta'am. Itu pusat zakat kena bertanggungjawab untuk agihkan manusia untuk makanan. Declare kita bagi tahu. Ini saja je suka-suka sedekah. Tak cakaplah ini zakat saya, ini kafarah saya, ini sekian saya, pasal dia beza. Pasal dalam masalah zakat, dia benda tersebut possession. Tak kira benda tu bentuk lembu ke kambing ke emas ke perak ke, jalan lah. Atau nilai gantian, tak ada masalah. Tapi bila berkenaan dengan tajuk beri makan, kafarah, beri makan, fidyah, beri makan, dia makan. Beri makan lah. fidyah tu orang yang tak larat, yang ada syarat ya. Tak, iyalah ada syarat. Ya? Sengaja macam mana? Sengaja tak puasa still. Dia kena ganti puasa dia. Dia kena ganti puasa dia. Tak boleh kita kata tak payah ganti puasa, bayar je terus. Tak, gantilah puasa yang tertinggal. Dan puasa ingat apa yang dia ingat. Kalau dia kata kalau tidak pun terlepas berkenaan, berapa yang dia ingat? Dan puasalah selang sehari. Kan puasa dalam actually dia boleh isi. Timing qada tu boleh ganti balik. Kan panjang lagi hidup nyawa kan. Kalau you have the intention, Allah Taala tahu. Jumhur para ulama mengatakan kena qada. Kalau solat kita ada khilaf. Dan tajuk tadi berkenaan dengan benda-benda orang tu jahiliah di lama tak pernah diajar solat sejak kecil, dah besar baru tahu solat tu wajib, dan timbul tajuk lain. Tapi berkenaan puasa, actually wanita yang haid kena ganti puasa. Kita dalam tajuk tadi puasa tu berjalan. Actually alhamdulillah, tengok masyarakat kita ni yang tak sembahyang puasa juga. Dia jadi macam kan, tak sembahyang, puasa. Jangan kata tak sembahyang dia senyum. Tak sembahyang ke? Alah kan. Tak puasa ke? Siapa cakap?
Dia marah. Macam kita pelik sikit. Dia kalau tanya tak puasa, dia marah. Tanya tak solat, tak kisah. Maknanya kena kodok juga kalau tak larat pun. Nanti masuk kelas puasa boleh. Akak tanya sekarang kenapa? Saya bagi tahu tentang berkenaan dengan benda macam mana padi palsu ni beri peranan. Akak nak bincang berkenaan puasa sekarang ke? Nanti. Akak ada kena ganti ke? Tak ada kan? Janganlah ambil tahu. Benda tak perlu tahu. Jadi benda tadi kita terpanjang lebar. Tajuk dia berkenaan dengan orang tadi. Kan dia kata tinggal puasa dia. Tinggal puasa dia dengan sengaja. Diganti 1000 bulan pun takkan boleh penuhkan balik. Dia kena bertaubat. 1000 bulan pun diganti balik, takkan serupa. Tapi ganti, tetap ganti. Tinggal dengan sengaja. Tinggal dengan sengaja ni dua kategori. Satu kategori jahil, sejak kecil tak diajar ni mak bapak. Abah dengan mak dia minum air selamba depan mata dia pada bulan Ramadan. So dia tak pernah tahu bahawa puasa tu wajib. Dah besar dia belajar agama tahu puasa tu wajib. Dan masalah tu Allah tak ampunkan. Confirm bukan dia intentionally. Ada pun orang intentionally, tak naklah puasa, lain. Orang yang sengaja tak nak puasa kan, aku tahu wajib tapi lantaklah. Itu lain. Berbeza dengan orang yang tak dari kecil, macam masyarakat kita sekarang ni, bila diajar dari kecil macam bapak dia to English, to be a Muslim, atau to American to be a Muslim, tahu? To English, terlampau English sangat. Bukan sekarang nak cakap Melayu ni, yang tak sedar diri ni. Faham tak? To European, terlampau European sangat. To westernized, to be a Muslim. Faham tak? Tak, pasal actually kadang-kadang benda tu sistem pembelajaran. Kalau dia kecil dihantar ke mana keluarga diraja dahulu kan. Bila dahulu English tawarkan, masuk. Tak pandai pun masuk je universiti orang. Royal kan. Jadi dikasih dia diajarkan, dia doktrinkan dengan cara pemikiran barat dan sebagainya. So balik-balik menggogok arak. Dan macam keluarga dia tadi kecil hantar ke sana. So kita kata dekat situ, memang kita kata ignorant dia akan Allah tak nak hukum. Tapi sengaja tak sengaja ada tajuk. Kan sengaja ke tak sengaja ada tajuk. Ada orang peringatkan dia dengar ke tidak, ada tajuk. Tak sampai kita kata teguran pada dia, ada tajuk lain. So sebab itu kita tak menghukum orang kak. Kita kata macam orang telah berdosa, mati masuk neraka. Tak. Pasal dia kalau dia kata orang tu, macam dalam hadis Nabi, dalam Sahih Bukhari, Nabi kata barang siapa berbuka puasa dengan tidak ada sebarang alasan, min ghairi ma ba'sin, tak ada sebab sehari dalam Ramadan tanpa sebarang alasan, maka kalau digantikan 1000 bulan pun takkan boleh menggantikan sehari dia tinggal tadi. Takkan sama nilai dia. Satu benda saja menghilangkan benda berkenaan adalah taubat. Satu benda je. The only thing yang boleh hilangkan dosa atas kepala dia tadi adalah taubat. Mana diganti banyak kali pun takkan lepas benda berkenaan. Takkan sama. Bulan yang lain, bulan Ramadan yang tertinggal tadi diganti pada bulan yang lain. Mana sama? Dengan sebab itu kita kata benda tersebut masalah ganti, tetap ganti. Kan? Kalau kita tak mampu puasa, dan bayar. Itu tajuk dia. Tapi intention kita Allah Ta'ala tahu. Malas ke? Cari kelonggaran ke? Allah Ta'ala tahu. Ya, Allah Ta'ala tahu intention kita. So tak payah tipu saya apa. Kalau kita memang malas dan nak bersenang lenang, dia Allah Ta'ala tahu. Ataupun kita memang tak mampu, tak larat, dia Allah Ta'ala juga tahu. Faham tak? Macam orang yang tak boleh berpuasa berpuasa untuk 2 bulan berturut-turut kerana kafarah. Dia disuruh bagi makan 60 orang fakir miskin. Kakak bilang balik. Kan 60 orang fakir miskin tadi. Sebab apa? Sebab satu hari untuk makanan dua kali makan. Maksudnya dia disuruh bagi makan. Maksud dia untuk ganti bagi puasa tersebut. Cuma untuk Ramadan kita tahu bahawa 2 kali makan seorang. Ini 2 kali makan untuk 60 orang. 2 kali ganda daripada yang asal. Jadi seorang tersebut kena faham bahawa kalau nak kata berkenaan dengan tajuk ni, tak ada benda lain yang berlaku kecuali dengan dalil hadis Nabi SAW. Bila ada orang terdatang tawarkan, "Merah saya bayarkan untuk solat nenek awak" dan sebagainya. Benda ni mesti bergantung hadis. Kalau tak hadis maudhu', hadis palsu, tak ada hadis palsu, hadis dhaif. Last sekali orang buat duit. Playing around dengan duit orang ramai. Kejahilan orang ramai diambil faedah di situ. Macam hadis tentang hadis palsu berkenaan dengan tajuk Imam Mahdi ke yang datang kan. Yang betul lah dia sahih. Sebut terangkan nama dia siapa sebagainya. Yang bohong punya banyak. Yang dhaif punya banyak. Sampai semua orang kat tanah Melayu ni mengaku dia Bani Tamim. Kan? Dia memang tahu keturunan atuk saya dulu ya ke tidak. Kan? Kenalah seorang ustaz tu, Tamim tanah Melayu. Apalah Allah syarikalah. Tak, ini masalah pasal dalam konsep kehidupan ni kita faham bahawa benda-benda ghaib jangan cakap kecuali dengan dalil. Bahkan bila dia kepercayaan macam ni, tengok apa jadi. Orang berhenti beramal. Nak tunggu Imam Mahdi datang. Orang tunggu beramal. Tak beramal pun duduk diam.
Cerita-cerita bohong dan sebagainya diadakan, maka last sekali benda tersebut menyebabkan orang tidak beramal. Sedangkan kita tahu bahawa Isa datang ke, Isa tak datang ke, Mahdi datang ke, Imam Mahdi tak datang ke, kita tetap akan mati. Kita tetap akan ditanya berkenaan amalan kita buat selama mana tempoh kita hidup. Tak kira datang ke tidak datangnya Mahdi, tak datang ke datang Isa AS, tetap kita akan disoal. Saya pening kepala kepada situ, buat apa? Sibuk kat situ. Saya rasa saya sekian. Tak usah ada lah. Yang sebab itu kita kata beza apa kesan hadis-hadis dhaif dan maudhu' ni, dia actually kesan dia dahsyat. Percayalah, kesan dia dahsyat. Kan pembohongan dan sebagainya atas nama Nabi, dia kesan dia dahsyat. Sebab kesan dia tadi akan merosakkan bangsa seluruhnya. Ustaz, yang ada yang terbaru katakan bulan puasa ni, hadis tapi dia tak ada hadis apa, yang roh akan dipenjara di Lauh Mahfuz. Roh akan dipenjara. Dari dalil tak? Itulah kami minta dalil itu dia berbagi. Tapi Yang peliknya sini, yang pelik paling masalah sekarang kita sekarang ni. Nanti tadi kan saya ada orang tegur dengan tajuk apa hadis palsu tu kan. Dia kata hadis Melayu. Ada orang tu kata apa? Mana tahu hadis ni palsu? Dia tadi tanya pula mana hadis palsu. Itu masalah lawak dia. Saya kata kan dia, kalau abang ada benda ni riwayat daripada siapa, abang boleh bentang tak? Tak ada, saya tak tahulah. Tapi mana tahu kok betul. Saya katakan pakai idea macam tu, orang Kristian pun boleh betul salah betul. Dia datang jumpa Islam, kenapa kamu kata agama yang batil? Asal kita kata agama dia batil? Sebab apa fahaman yang mereka ada tak diajarkan oleh Rasulullah. Tu kita kata batil. Bahkan bertangan dengan Al-Quran, maka kita kata batil. Bukan kita kata dia batil sebab kita kena buktikan pula. Macam tu masalah tadi, Lauh Mahfuz tadi. Penjara Lauh Mahfuz. Siapa kata? Soalan tu, kena tanya. Nabi kata ke? Nabi kata ke? Soalan, Nabi kata ke? masalahnya cakap ni ustaz. Ustaz ke tak ustaz? Tajuk dia sekarang ni, mana sabda Nabi? Ini benda tentang ghaib. Dia intai ghaib ke? Ke ustaz tu pejam mimpi tidur dapat wahyu? Salah ustaz ya, tak betul. Itu soalan kita kena tanya balik. Ada hadis Nabi tak? Dia belum jawab. Memang tak ada sebenarnya, tak ada hadis Nabi pun. Tak ada. Tak ada. Kata yang baik tu akan pergi kat rumah. Tak ada. Oh, lagi masalah. Baik pergi kat rumah oh, bijak bistari. Gila betul. Ini ada 27 ekor kita pasang lampu pelita. Tahu tak? Roh nak balik, tak jumpa rumah. Kan gelap. Tak nampak. Makin terang pelita, makin nampaklah rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serius. Kan bazir duit kat situ. Duit tadi boleh pakai untuk makan dan sebagainya, dipakai untuk nyala pelita. Tak boleh tak? Jadi main-main. Ustaz kata ustaz, tak kira. Kita kena buat ini pasal kita kata ini agama. Kalau bukan agama, bincanglah cara bagus untuk jaga ni, jaga apa remote control ni. Sapu minyak tanah ke, sapu cat ke, sapu apa, terpulang. Nak spray ke, nak letak balut plastik ke, nak baca nak buat apa sajalah. Kan, pegang usap-usap pujuk, jangan nangis ya, jangan buat macam tu kan, terpulang. Tak ada kaitan dengan agama. Once sebut tentang dosa, pahala. Sebut tentang roh, syurga, neraka. Main dalil. Main dalil. Kalau tak ada kaitan agama, silakan buatlah. Kan nak beli apa lampu kereta tu, nak beli jenama apa? Jenama Osrim ke, jenama sekian ke, beli. Pipe tu nak beli jenama apa? Belilah jenama apa pun. Warna apa? Belilah warna apa pun. Tak menjadi masalah. Pintu rumah nak kayu apa? Pakailah kayu apa sekalipun. Tak ada kaitan. Bila tajuk halal, haram, dosa, pahala, akhirat, syurga, neraka, roh, para malaikat dan sebagainya, tak dalil. Dia pun kata, awak ni sikit-sikit dalil. Dah, ini agama. Ini agama, ini adalah agama. Kalau bukan agama, dan tak ada masalah. Kita bincang. Saya rasakan kuku saya ni kan, potong 3 hari sekali lagi best. Dah pulang. Lepas tu nak pakai ketik kuku tu nak jenama apa? Buatan Korea ke buatan Jepun? Pakailah. Tak ada siapa yang kacau. Tapi bila kaitan tentang agama, sila jaga bab ni. Orang tersebut tentang tajuk apa? Ibadat, pahala dosa, syurga neraka, kan? Haram halal, tentang perkara ghaib. Di sini. Jadi tidak masalah. Kalau kita kata macam barangkali mana tahu yang ambilnya, mana awak tahu benda tak adalah hadis. Yang kita nak je tulis tu. Saya sebenarnya belajar kat sini. Nak hampir-hampir saya tertayar.
Nak kata pada dia, ni saya belajar kat sini. Takkan nak kata macam tu. Kan nampak tak kita apa dah tahu kita tahu dia jahil. Kalau kita kata dengan dia, abang cakap benda tu ada kebarangkalian. Dia orang Kristian boleh kata, mana awak tahu agama kami batil? Mana awak tahu? Kan awak punya pengetahuan benda ghaib kan? Wahyu juga kan, ilham, wahyu daripada Tuhan. Sekarang ni kami punya nabi, kami punya apa pendeta-pendeta ke dan sebagainya pun dapat wahyu dari Tuhan. So lawan siapa betul? Sampai bila nak habis? Sebab kenapa kita kata limitkan Islam tadi kepada Quran dan Sunnah. Dan masalah perkara-perkara tadi, kalau kita bukan perkara tentang ni, roh balik rumah ni, datang wahyu mana? Nak tahu wahyu mana? Nabi sabda ke? Tidak. Quran kata ke? Tidak. Dan dia dapat wahyu mana? Wahyu mana ke datangnya? Pasal benda ni action tadi masalah. Pasal bila tajuk macam ni kan, dia benda macam ni, dia kadang-kadang mengajar orang tersebut, contoh macam jaga hal ehwal keluarga dia pada satu hari je. Contoh macam 27 Ramadan. Dan on that day, beria kelang kabut beramal, buat baik dan sebagainya. Hari lain tak buat. Maksud dia amal dia hanya pada hari berkenaan saja. Salah lah. Sedangkan kita tahu bahawa tiap-tiap hari amalan kita dikira. Mana kalau mak bapak kita tak balik ke, tak ada kaitan pun dengan amal dosa pahala kita. Roh tu balik ke tidak, walaupun tak balik roh tu balik ke tidak ada kaitan dengan dosa pahala kita. Bukan bila datang roh tadi kita macam, wah, malaikat pun doa kita, tak ada. Tapi saya pernah dengar Ustaz Hasan Din kata roh balik. Oh, dia kata kalau roh ni baik, bukan balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kata macam itulah, Uthman cakap. Kalau kita kata nama jenama manusia ni, kita kata pakai jenama, pakai nama, tak penting. Dia siapa dia sekalipun, whoever he is. Tak boleh kita kata, tapi dia ni adalah orang tak kira. Dalil. Pasal ini berkaitan syurga neraka, dosa pahala, berkaitan dengan akhirat, berkaitan ibadat. Tak boleh siapa-siapa datangkan sebarang dalil, sebarang amal atau kepercayaan, kecuali apa yang Nabi percaya, apa yang Nabi ajarkan. Dan apa yang para sahabat belajar dengan Nabi. Datang kita buat macam ni masalah. Pasal everybody actually sekarang ni bila kita contoh kata saya nafikan, lepas tu orang kata, mana awak tahu kukut ada hadis? Saya pula kena cari hadis. Apa hal saya kena cari? Pasal dia yang buat cerita bohong, kenapa saya yang kena cari dalil? Faham tak? Macam tadi kes ni lah. Mana awak tahu benda sekian? Kod-kod ada? Kod-kod ada. Kalau kod-kod ada ni, orang Kristian boleh kata, mana awak tahu kami salah? Kod-kod kami betul? Dan cakap macam mana? Kita kata dia salah sebab apa? Apa fahaman yang dia ada, kepercayaan dia ada, tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah. Habis. Kita reject. Sebab kita tolak fahaman mereka, kepercayaan mereka. Sebab Quran nafikan, hadis nafikan, tolak. Datang kita, mana tahu kod-kod betul? Gila macam tu. Jenuh macam orang kata Nur Muhammad ada. Kita pula kena cari hadis Nur Muhammad tu ada ke tidak. Dia yang kata ada, dari mana dia? Lepas tu dia kata, mana tahu apa hadis yang dihafal dari hati ke hati. Hati ke hati. Saya kata semua hadis yang dipelajari oleh umat Islam, dinukilkan turun-temurun, semua bersanad, bertulis. Tak ada siapa yang tak bertulis, berkitab, bernukilan. Ulama beratus 200 tahun lebih para ulama Islam bekerja untuk mengumpulkan hadis. Ini bukan kerja sekejap, ratusan tahun. Mereka bekerja, bermusafir dan sebagainya untuk berkhidmat untuk sunnah Nabi SAW. Dia kata mungkin dalam kitab Sahih tak ada, dan kitab Dhaif ada. Dia nak juga. Saya kata salah dia ni. Itu contoh dia lah. Cuma kalau orang kata balik keluarga, roh balik. Actually apa signifikan dia? Balik tajuk. Tak ada signifikan. Bahkan ada kait dengan Hindu pula. Relate dengan Hindu, relate pula dengan Cina. Orang Cina kan dia percaya hari hantu atuk nenek balik rumah. Takkan kita Muslim datang kepercayaan sama? Mana kita punya identiti kita? Kita serupa dengan Cina. Yelah, kokot mentau sama ke? Kokot apa yang dia percaya tadi ada kaitan dengan nabi-nabi terdahulu? Amboi. Seronok macam tu, habislah Islam ni. Everybody we talking about Islam tanpa dalil, tanpa sanad, tanpa sandaran. Janji rasa bagus. Boleh. Haram, haram, haram. Tak kira dia siapa sekalipun, haram. So, kita berkata-kata, Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Isra ayat 26, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Yang kamu ikuti apa yang kamu tak ada ilmu mengenainya. Innas sam'a, kena pendengaran itu. Wal basara, penglihatan itu. Wal fuad, hati atau akal. Kullu ulaika, semua itu kana anu mas'ula, akan ditanyakan. Allah Ta'ala will ask, apa kau belajar? Apa kau tahu? Kan kita dah bagi alat, Allah Ta'ala bagi alat belajar.
Kita duduk lepak, diam, dia tunggu. Mana tahu betul? Mana tahu betul? Check lah. Check. Kadang-kadang orang kata, mungkin betul. Dan buktikan. Don't say something about you don't know. Mana boleh kita orang kata, siapa yang kata hadis palsu, sila cari sendiri. Siapa yang kata dia ada hadis, itu adalah hadis, dia buktikan dahulu. Dia kena datangkan, ini adalah daripada Nabi SAW. Ini buktinya. Baru kita bincangkan. Ini dia buat cerita bohong, kita pula kena check, betul ke tidak? Betul ke tidak? Tak tahu. Entah betul, entah betul. Ini masalah. So Islam bukan macam tu. Sebab kenapa bila ada statement keluar daripada sesiapa-siapa berkenaan dengan tajuk dosa pahala, halal haram, ibadat, syurga neraka dan sebagainya, perkara ghaib, maka ini akidah umat Islam. Tapi inilah Ustaz Zazan kata benda tu tak betul. Dia ada tanya Tak kira Ustaz Zazan. Saya tak nak Ustaz Zazan tanya. Biarlah Ustaz Zazan jawab pun. Saya tak terlibat dengan benda tu. Akak pun nak buat apa. baca ni Ustaz buku Ibn Jauzi. Ar-Ruh tu, kitab Ruh tu, kita boleh buka kelas kat sini. Tak ada pun disebut benda berkenaan. Tak ada benda berkenaan pun. Tak ada pun dalam buku tu kata dia balik rumah. Tak ada dalam buku tu. Mana kalau buku tu saya beli yang ada takik besar ni, tebal ni kak. Buku Ruh, kitab Ruh, Ibn Qayyim Al-Jauziyah karang. Yang peliknya golongan ni, bila dia buat benda tahlil dan sebagainya, benda-benda bid'ah, Ibn Qayyim bantai, tak ada pun dia rujuk, refer. Dia kata Ibn Qayyim ni Wahabi. Padahal Ibn Qayyim tu 700 tahun. 700 hijrah dahulu. Awal 700 tahun sebelum kita. Jarak dia. Dibantai letakkan Wahabi. Ha? Ha? Belum wujud lagi. Tak wujud lagi. Itu masalah dia. Tapi time seronok dia nak main benda macam ni. Tengok Ibn Qayyim kata ada amalan diterima. Tahu tak orang yang suka buat amalan pelik-pelik ni, nak bagi pada orang mati. Dia rujuk kitab Ruh, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bila time berkenaan benda lain, tak boleh. Ini fahaman Wahabi. Bila time nak kena seronok dengan dia, pasal memang Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah kata amalan, seorang tu bersedekah amal pada orang mati. Imam Syafi'i kata sampai. Tapi bukan ada ritual. Yang masalah kita, masyarakat kita ada ritual. Tahu ritual? Ada upacara. Baca sekian, buat sekian, doa sekian. Dia ada upacara. Tanpa upacara, ya betul, tuan-tuan datang kelas kan. Datang kelas kemudian, lepas keluar kelas ni, ya Allah, pahala aku datang kelas hari ni, bagilah pada nenek aku. Ikut daripada ini, Ibn Taymiyah kata sampai, Ibn Qayyim kata sampai. Imam Syafi'i kata tak sampai. Imam Syafi'i kata sampai. Ini pelik. Tapi ustaz, ada orang kata boleh. Amboi, lompat-lompat mazhab, tengok. Kan, suka-suka hati je lompat. Rasa best sana, lompat sana. Tak senonoh perangai. Kan, ni masalah dia. Mana? Tak mengapa kita tak payah niat pun. Kita sekarang datang buat kerja, as long as kita doakan mereka, maka akan sampai. Apa saja kita buat, kita macam benih tanaman ditinggalkan oleh seorang, pokok tu berbuah, menghasilkan dahan, ranting dan sebagainya, daun dimakan ulat, siapa tanam dapat pahala, kemudian buah dimakan oleh binatang, oleh manusia sebagainya, oleh burung, tuan yang tanam dapat pahala. Macam tu dah anak yang baik yang ditinggalkan oleh seorang tu, dia macam benih yang baik ditinggal di muka bumi ini. Tapi syarat, anak itu mesti ingat mak bapak dia. Anak terlupakan mak bapak dia dan putuslah link tadi. Bukan, ingat, dia kena ingat, mendoakan mereka kesejahteraan, mendoakan mereka keampunan. Bukan minta, ya Allah sampaikan pahala, tak. Pasal hadis yang datang berkenaan perkara tersebut adalah hadis berkenaan dengan tidak ada pahala baru kecuali 1, 2, 3. The third one is actually anak. First one is actually berkenaan dengan sedekah. Second one berkenaan dengan ilmu. Third one anak. Mana pahala baru? No pahala baru except from this point. So siapa datang nak bersedekah pahala baru, maka tak ada ruang kat situ sebenarnya. Anyway, apa masalah kita kata benda tersebut macam Ibn Taymiyah kata boleh. Dia ni kumpulan yang pelik-pelik ni, dia suka lompat. Kan ada ulama kata boleh. Saya kata siapa kata boleh? Okay, saya ajar. saya ajar kata. Yang kata boleh tu Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Tu. Ada orang boleh kata boleh. Ya, saya kata. Tapi masalahnya nak lompat mazhab ke? Kata talfik mazhab tak boleh. Kan Imam Syafi'i kata sampai, ikutlah Imam Syafi'i. Kenapa nak lompat? Apa? Jadi kata kejap lompat sini. Lompat sini. Lompat sini. Rasa seronok dengan hati. Tak senonoh nama dia. Bukan beramal lillah. Beramal kerana seronok. Apa dia rasa seronok dengan perangai dia, dia ikut. Tak boleh macam tu. Tu ada beza dalam perkara ni. Kita kata macam apa yang dikatakan balik rumah. Karut. Orang-orang ni kita kata dia suka nukil-nukilkan benda tanpa cek dahulu. Betul lah nama ustaz sekalipun. Tapi ittaqillah, takutlah Allah Ta'ala.
Seamanah ilmu tadi kita sampaikan apa yang benar sahaja. Kalau kita kata unintentionally satu benda lain, kan tak sengaja kita dapat dirujuk, minta maaf. Oh, saya silap hari tu. Ini tidak, pasal jenama dah ada kan. Ada chop atas dahi tu, pangkat apa dan sebagainya, tak nak patah balik. Tidak sekali-kali. Ini masalah dia. Tak? Jadi secara asasnya pemberitahuan benda-benda palsu macam ni menyebabkan banyak orang akan salah faham dan bahkan kadang-kadang tak beramal dengan betul. Kerana apa? Kerana beramal dengan benda-benda yang palsu atau benda-benda yang tak sahih daripada Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang mengharapkan datang fadilat dengan kita contoh macam dengan fadilat tadi, bahawa dia kata kalau buat benda berkenaan akan dapat benda berkenaan. Nabi tak ajar pun. Bahkan ditambah-tambah lagi sama-sama. Mana tahu kukut betul, mana tahu kukut ada, mana tahu kukut ini adalah apa yang diriwayatkan guru saya daripada guru dia tanpa lintas kitab-kitab hadis, hati ke hati, hak tu hat. Apa hal? Ngarut je kat macam sini. Too much. Dan Islam tak perlukan benda berkenaan. So, jadi kita kata kumpulan pertama ni kumpulannya ni yang buat pembohongan terhadap Rasulullah SAW. Kumpulan kedua, sambung hari ni berkata pengarang kita Hafizahullah 63 Kumpulan yang kedua, orang-orang yang tak mendustakan. Dia tak dusta, dia tak buat tipu, tetapi kadang-kadang meriwayatkan pembohongan, sama ada dengan pengetahuan mereka atau bahawa ia adalah pembohongan. Mana sama ada dengan pengetahuan mereka, ketika diriwayatkan sama ada dia tahu itu pembohongan ataupun tidak, ataupun kerana kejahilan mereka mengenai benda berkenaan. Mereka meriwayatkan hadis-hadis dhaif dan mereka tidak mengambil berat mengenai pengajian, nukilan-nukilan serta memisahkan yang sahih daripada dhaif. Dia tak ada rasa pun dalam hati dia untuk betulkan ataupun cek dahulu kebenaran kata-kata tersebut. Tak ada ambil berat. Mungkin kerana tahu atau mungkin kerana tak tahu. Okey? Di atas keadaan inilah keseluruhan pelaku bid'ah. Bahkan begitu juga sebahagian orang-orang yang jahil ahli sunnah yang ikut-ikut. Ada kalangan ahli sunnah yang ahli sunnah tapi jahil. Ikut-ikut pun sama juga macam ni keadaan dia. Sikap sambil lewa dan merengah-rengahkan ini telah mengheret umat kepada banyak bencana dan keburukan. Banyak umat Islam kita ni tersilap beramal, tersalah beramal, tersalah priority. Apa patut dia buat dahulu, apa patut dia tinggal kemudian dan sebagainya. Salah priority pun. Kerana apa? Pemberitahuan ataupun penukilan hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis yang lemah. Dia kata, Ibn Taymiyah berkata, dan sedia maklum bahawa orang-orang yang mengagungkan falsafah dan kalam, yang mempercayai kandungannya, dia percayai kandungan falsafah dan kalam, bahawa mereka amat jauh daripada mengenali hadis. Tak tahu hadis langsung. Talking around tentang tajuk falsafah, tentang jiwa, tentang hikmah dan sebagainya, tapi dia tak terkenal hadis pun. Dan amat jauh sisi mereka untuk mengikutinya. Apa lagi ikut? To follow, to kenal hadis pun tak kenal. Nak follow hadis lagi tak ada. Macam kita sebut ini kan. Okey, contoh. Hari tu saya ada sebut, bila kita marah atau kita rasa kemarahan, benda patut kita sebut atau kita suruh orang yang marah sebut adalah bila seseorang tu marah ataupun dia nampak orang marah, dia patut berkata atau dia patut kata pada orang tu supaya berkata macam was-was je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa aja? Nabi aja. Ustaz aja. Pasal pula ustaz aja. Yang ustaz aja adalah kan istighfar. Orang tu tengah ni. Mari istighfar. Dia suruh orang tu astagfirullah. Atas pautu mengucap. Orang tu mengamuk mengucap untuk orang mati. Orang nak mati kita suruh dia la ilaha illallah. Kita suruh dia kata la ilaha illallah. Lakinu mautakum. La ilaha illallah. Ajarkan orang nak mati dengan kamu ni kata-kata la ilaha illallah. Itu ya. Tapi tengok terbalik kan. Bila kita ajar yang hadis Nabi, orang macam tapi dah biasa amal macam biasa tu. Yang ini ada dalil. Yang tu tak ada dalil. Nak buat juga yang tak ada dalil. Itu biasalah. Atau contoh lain. Okey. Bila ada orang mati, ada kematian, kita patut kata Selain dari itu bila kita takziah keluarga orang berkenaan, kita patut kata apa? Lillahi ma'a'ta, milik Allah apa dia berikan. Walahu ma'akhas, milik dia apa dia ambil balik. Wa kullu syai'in indahu miqdar, dan semua benda di sisi Allah Taala dengan kadar-kadar tertentu. Mana tempoh dan waktu yang tak boleh lari. Mereka nak mati patut mati di situ lah dia akan mati, tak ada siapa boleh elakkan.
Okey. Falyasbir, hendaklah orang kalau kita orang tu hendaklah engkau sabar, wal tahtasib, hendaklah engkau mengharapkan ganjaran Allah Taala. Pasal musibah akan mendatangkan ganjaran di sisi Allah Taala. So kita nasihatkan orang tu bersabar dan nantikanlah ganjaran Allah SWT. Harapkanlah ganjaran Allah Taala di atas musibah ini. Ini patut kita ajar pada setiap orang. Yang bila kita dengar saja orang tu meninggal, kita kata milik Allah Taala apa dia ambil, milik Allah Taala apa diberikan, milik Allah Taala apa dia ambil semula, dan semua benda sisi Allah Taala adalah ini Nabi sebut dengan kematian dan sebagainya itu. Tapi orang kita Al-Fatihah. Doa salamah. Ha? Ha? Doa salamah. Doa salamah. Iyalah doa tu kan itu dia kena musibah. Dia kena musibah, tak kira benda tu kematian dan sebagainya, anything. Ummu Salamah, Abu Salamah ajak Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran padaku pada musibahku ini dan gantikanlah aku yang baik daripadanya. Itu doa kalau kita kena musibah apa saja, hilang barang dan sebagainya. Ini kita kata kematian. Mana? Saya sebut Melayu je, dengar bahasa Melayu dia. Milik Allah apa dia berikan, milik Allah Taala apa dia ambil balik. Tak boleh Milik Allah apa dia berikan, milik Allah apa yang dia ambil semula. Milik Allah. Milik Allah. 3 perkataan je, 3 ayat je. 3 ayat je. Dengar, 3 ayat je. Milik Allah apa dia berikan. Berat ke tu? Tak, cuba ulang balik. Cuba ulang balik saya cakap apa? Milik Allah apa dia ambil balik. Ambil semula, ambil balik. Milik Allah apa yang dia ambil semula. Dia okey. Dan semua benda, semua perkara, semua benda, semua perkara di sisi Allah Taala, di sisi Allah Taala dengan kadar-kadar tertentu, dengan kadar-kadar. Hadis Nabi. Nak hafal nak hafal. Nak hafal ke? Benda ni kan bahasa Melayu kan mudah. Kan cakap pada orang tu Melayu cakap dengan bahasa Arab, mana dia faham? Saya minta maaf cakap lah, kadang-kadang orang Melayu kita ni suka cakap bahasa Arab. Okay fine, faham tak apa benda dia cakap tadi? Saya bagi bahasa Melayu ni. Inillahi ma'ata. Dengar. Ya. Dia apa call berkata daripada Usam bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, hadis Bukhari hadis nombor 1284, Muslim 923, Bukhari 1284, 923. Okey. Yang 3 Muslim Dia kata apa? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala, berkata Usama bin Zaid, Arsalat ibnatun Nabi, telah mengutuskan anak perempuan Nabi, ilaihi, kepada baginda SAW, inna benan li kubidha, sungguhnya anak perempuan, seorang anak lelaki aku telah dimatikan, telah daripada cabut nyawa, di kubidha, telah dimatikan, telah mati. Fa'tina, datanglah pada kami. Fa'arsala, lalu kemudian baginda pun utuskan kepada anak dia balik, yukri'us salam, dia ucap salam, sampai salam Nabi, wa yaqulu, dan Nabi kata pada dia, innalillah ma akhadha, sebenarnya milik Allah Taala apa yang dia ambil, walahu, dan milik dia ma a'ta, apa dia berikan, wa kullu indahu bi ajalin musamma, dan setiap benda di sisi dia dengan tempoh-tempoh yang tertentu. Fal tasbir, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib, dan hendaklah dia mengharapkan ganjaran Allah Taala. Mana ni Nabi utuskan. Dan apa cili kat sini, stop sini. Jadi ini yang Nabi dengar tentang kematian. Jadi Nabi kata pesan pada orang sebut, milik Allah Taala apa dia ambil, Allah Taala apa dia berikan, dan semua benda Allah Taala dengan tempoh-tempoh tertentu. Itu yang patut kita cakap pada orang sebut. Kan maksud cakap Melayu lah, kita orang Melayu. Kan bila dengar, kan? Kan cakap bahasa Arab kan tak faham pula. Dia kata, "Acik, apa benda ni?" Kan? Tak faham saya. Kan? Tak ada dengar pula kan. Jadi actually Nabi ajarkan, tapi dalam kita dengar macam Al-Fatihah.
Tak mana? Nabi ajar. Nabi, yelah apa saya buat? Nabi ajar? Tak ada. Tapi arus perdana. Ini masalah kita lah. Arus perdana. Mana agama Islam tu ada selain daripada apa Nabi ajar, Quran, Sunnah sebagainya, ada arus perdana. Ha? Tak ada, Nabi tak larang. Dan kita tambahlah apa kita nak. Kan Nabi tak pernah kata tak boleh sembahyang maghrib 5 rakaat. Pernah dengar hadis? Nabi kata jangan tambah 5 rakaat maghrib. Datang hadis. Tak ada. So tambahlah 5. Seronok kan? Nak tambah dalam agama. Itu masalah dia. So konsep dalam Islam ni kita kata benda tu tak ada. Okey, itu contoh dalam bab berkenaan mati. Lepas tu kalau kita lupa. Kalau terlupa. If you forgot something, then you should say alah lupalah. Apa? Nasi tu. Fahamlah. Okey. Apa waktu kita lupa? Kat waktu kita cakap apa? Astaghfirullah. Lagi. Nak kumpul kejap. Apa benda, berapa banyak benda ada. Lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, lain. Lagi? Subhanallah. Lagi? Subhanallah ni kalau kita terkejut. Mana kita lupa? Kabul. InsyaAllah. Masya Allah kalau kita nampak benda yang menakjubkan di kita. Dengar sini. Bukan, dengar sini, saya tunjukkan. Okey, cerita dia. Benda dalam Quran dengan jelas Allah Ta'ala nyatakan. Dalam suratul Kahfi, ayat yang ke-24. Dia start daripada ayat awal 23. Allah nyatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Yang kamu kata kepada apa, inni fa'ilun dzalika, aku nak buat tu benda besok. Kamu kena tambah illa ayyasha Allah, kecuali bahawa dikehendaki oleh Allah. Okey, itu yang kamu patut buat. Maksud dia pasal Nabi SAW dalam ayat ini Allah tegur. Sebab Nabi pernah bila ditanya oleh seorang Yahudi, tanya 3 soalan tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain. Nabi kata datang esok aku bagi tahu kamu. Allah Ta'ala lewatkan wahyu. Lewatkan wahyu. Allah Ta'ala lewatkan wahyu. Lalu lepas tu Nabi SAW tunggu. Akhirnya datanglah wahyu. Tapi bila Allah Ta'ala berikan jawapan tentang roh akhir surah Kahfi, surah Isra'. Kemudian dalam surah Kahfi ini 2. Itu tentang Zulkarnain dan juga tentang Ashabul Kahfi. Okay. Jadi bila dijawab dan tu, maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, janganlah kamu kata pada satu perkara aku buat benda tu esok, melainkan kamu kena kata juga bahawa jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu idza nasit, bila kamu lupa. Maksudnya kalau kita lupa, kita kena ingat Allah. Tak kira lah la hawla wala quwwata Allahu akbar, apa saja lafaz yang mengingat kita pada Allah Ta'ala, maka itulah lafaz patut kita buat. Maksudnya ajaran datang dah kan? Dah datang dah. Yang selawat kenapa? Tak tahu. Tak tahu kan? Tak tahu. Pasal dia menjadi kebiasaan. Quran datang ajar, Nabi sebut apa yang patut buat, tapi kita ada idea macam-macam. So ini kita kata benda-benda yang kita kata dalam masyarakat kita ni masalah sikit nak buang. Pasal dah terbiasa sangat dengan benda-benda ni. Dan kita kata, bahkan kita kata apa? Amat jauh. Bahkan sebab orang-orang yang beramal tadi kadang dia kata pasal kena falsafah yang ada dalam diri dia. Dia percaya kita falsafah lagi. Quran datang, hadis datang pun dia tolak lagi. Bahkan amat jauh mereka mengikuti sunnah Nabi. Pasal kita kata sunnah Nabi pun tak tahu. Sunnah Nabi datang dah ajar tapi tak tahu pun. Sunnah Nabi tentang perkara tersebut tak tahu. Apa waktu kita buat? Entah. Kan bila dengar orang mati, entah. Kita buatlah benda Al-Fatihah ke, kan bagus juga. Kan bagus tu. Tak, jadi dia tak tahu sunnah. Apa lagi ikut sunnah? Apa lagi ikut sunnah? Kita macam masyarakat kita kebanyakan terlalu tenggelam, contoh macam kitab Hikam Ibn Atta'illah atau kitab Ihya Ulumuddin, yang kita kata benda berkenaan bagus dari satu aspek, tapi melupakan kita sunnah Nabi. Kita lupa itu macam jadi itu agama kita. Tak boleh. Itu buku tu menghimpunkan benda baik kita baca, apa daripada sahih Nabi kita ambil, apa yang tidak kita tinggalkan. Faham tak? Buku tu dalam masyarakat kita, benda tu kalau akak pergi belajar pondok, iyalah itulah buku tu. Tak ada pun. Kalau kita tazkiyah mencucikan hati, apa kaitan dengan buku tu? Tak mesti buku tu. Buku tu je ada, tak ada kan? Banyak buku lain lagi. Tapi kenapa jadi macam selepas Quran, selepas hadis
Bahkan Quran hadis tak tengok langsung pun. Tapi ada seorang dulu ustaz tak tahu ustaz. Dia kata ustaz budak. Bukan ustaz budak. Kalau ikut saya ustaz bangang panggil. Kan dia kata apa? Dia kata Nabi menyesal tak jumpa apa Imam Ghazali. Tak serius. Tak actually bahkan dia kata apa kitab Ihyamuddin tu Nabi mutalaah sebagainya. Ini ada video tu ada. Kalau saya tayang sekarang video tu ada. Terlampau percaya sangat tentang falsafah dan sebagainya. Sampailah sekali Quran Sunnah dia tak belajar. Seronok sangat dengan benda berkenaan. Serius. Pelik tak pelik? Keseronokan dengan benda tersebut. Contoh kan. Kita belajar semua Ustaz. Apa? Kita Quran Sunnah belajar yang tu pun Tak belajar. Macam mana boleh kalau Sunnah kita buat benda baru? Sebab saya kata tadi bila kes tadi kan, yang Quran Sunnah tadi yang Nabi ajar tadi hilang. Hilangnya tahu kalau orang marah kita kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Akak biasa dengar tak ayat ni? Biasa dengar? Biasa dengar sebelum datang Yasin Taklim. Sejak kecil akak biasa dengar auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebab apa? Sebab belajar. Tapi yang dulu kenapa tak tahu? Sebab masyarakat kita dah tenggelam dengan tajuk tadi. Sunnah Nabi tak dikenali. Macam bila orang, macam hari ni kan. Okey, kalau orang mati kita cakap apa? Apa tadi? Kita dengar orang kematian, kita patut cakap apa pada keluarga dia? Ya, okey. Sekarang okey, sebelum belajar, tahu tak? Tak tahu. Sebab apa? Sebab tak disebarkan sunnah Nabi. Sunnah Muhammad hilang. Itu konsep dia. Kalau dia kata ada sunnah orang lain tu, sunnah Muhammad hilang. Contoh dia, Ada. Baru ni ada panjang jugalah. Contoh Okey. Dengan azan di Arash, Nabi baca kitab Ihyamuddin. Okey. Ni seorang apa ustaz daripada Singapura. Dengar dia kata apa? Imam Ghazali bila dia karang kitab Ihyamuddin tak sampai setahun. Kitabnya di mana ulama-ulama telah mengatakan kalau dalam dunia tidak ada kitab selain daripada kitab Ihyamuddin la kafa, dah cukup dah. Kadal Ihyamuddin ayakuna Qur'ana. Hampir-hampir boleh dikatakan Ihyamuddin seperti Quran. Makna dia punya martabat dia. Kecuali Imam Ghazali rahimahullah taala bila mengarang kitab Ihyamuddin, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang dikagumkan oleh ulama-ulama Islam hari ini, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, aku hanya letak 10% daripada 100% ilmu yang Allah beri padaku. Kenapa? Sebab kalau dia curah semua, otak orang tak faham. Kata orang kata dia kafir, zindik pula. Jadi baru curah 10%, itu pun ulama dah kagum dah. Satu ulama Maghribi, saya lupa nama dia. Dia menjadi imam khatib hari Jumaat di masjid besar di Maghribi. Dia kata ini kitab ulama Ihyamuddin adalah kitab yang sesat, menyesatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang zaman sekarang ni. Ini perlu dibakar. Siapa-siapa ada kitab Ihyamuddin di rumahnya, besok bawa, hari Jumaat kita nak bakar. Jadi besok, belum sampai Jumaat, besok malam ni, malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma sama Al-Imam Ghazali rahimahullah taala datang. 4 orang datang. Kata Al-Imam Ghazali, ya Rasulullah, inilah orang yang memusuhi aku, yang mengatakan kitab aku sesat dan salah, sesat menyesatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana kitab engkau wahai Ghazali? Maka Imam Ghazali pun bagi kitabnya. Nabi pun baca satu muka ke satu muka, safha sampai habis dalam mimpi itu. Kemudian Nabi kata, ahsan, tayyib. You believe that? Maka kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, kalau macam itu aku tuntut supaya orang ini dihukumkan dengan hukum qazaf. Qazaf itu ialah you believe that? Tanpa bukti, menuduh dengan yang salah, tak betul. Maka Nabi pun perintahkan dihukum, dirotan. Rotan dia satu kali, pakai adui. Rotan 2, 3, 4, 5, sampai yang kelima, Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Ghazali, kesiankanlah dia, maafkanlah dia.
Sahabati, maafkan dia. Dia ni pun tersedar daripada tidur. Kalau tak silap saya nama dia Syekh Sulaiman. Dia tersedar daripada tidur dan 5 belai belakang bekas rotan di belakang badan dia. Dia tahu tak cara pelaksanaan wuduk rasa sakit tu lagi. Dan kemudian beberapa lama dia mengandung sakit, sampailah satu malam dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sapukan belakang dia, maka hilanglah rasa sakitnya. Tapi kata tukang mandi mayat, dia pun dah tobat lah. Orang ni pun Abu Sulaiman pun dah tobat dah. Tak adalah lagi kata Imam Ghazali. Bahkan dia pun mengajar kita Ihya Ulumuddin, mengajar terus pula, sokong habis-habis. Kemudian kata tukang mandi mayat, waktu aku mandikan mayat Syekh ini, aku ternampak 5 belai rotan yang di belakang. Anyway, dengar kan? Ya, macam mana nak percaya Nabi bukan pandai membaca? Masalahnya untuk orang-orang macam ni, falsafah lebih tinggi daripada Quran hadis. Yalah, kan dia Nabi umi. Dia tak kisah, dalam alam roh boleh semua. Kan dalam masa tempoh nak baca kitab Ulumuddin satu selai demi selai. Mimpi tu bohong. Yelah, tak, dia tak kata macam tu, Kak. Kalau tidak takkan cakap dalam ceramah dia, recording pula. Mana daring, berani, serius. Kenapa? Sebab tadilah dia sambil lewa berkenaan belajar tentang agama ni, boleh apa saja janji baik. Tak boleh. Kan? Inilah kita kata, ni bahaya dia. Kita kata kita gunakan Imam Ghazali kitab, bacalah, tak ada masalah. Tapi apa yang betul, yang salah diketegur oleh para ulama, tengok, cek. Kalau ada masalah kasyaf ke, kena kasyaf dulu baru betul, kena sebagainya, ni masalah. Pasal para sahabat Nabi tak ada kasyaf tiap-tiap hari. Ni orang tu kalau hati dia terbuka dan sebagainya, kasyaf tiap-tiap hari. Dia masalah. Pasal Nabi tak kasyaf tiap-tiap hari. Sebab kita kata dalam konsep ni, yang kita kata apa yang salah kita betulkan. Tapi untuk mengatakan dia menyamai Quran, seriously kan, too much. Ni kita kata melampau. Yang kita kata dalam Islam, kita kata perkara macam ni berlaku sebab tak ada sifat nak cek betul ke salah. Tak ada sifat macam tu. Kita cek balik benda tu bersalah. Pasal benda ni masalah, pasal mereka ni tadi bukan saja mempercayai, mengenali hadis, makan ikut hadis pun payah. Saya bukan masalah macam saya kata dah Quran dan hadis dan kita ikut pula kitab baru. Tak payah. Pasal apa dalam Quran hadis cukup dah. Kalau orang tu nak contoh macam nak bersihkan dosa. Pembersihan dosa dalam Islam tak perlu terjun parit, tak perlu mandi air telaga, tak perlu tanam di separuh tanah, tak perlu masuk dalam gua. Bahkan taubat. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan itulah penyelesaian dosa kita. Bukannya berkaitan tajuk masa macam cara ni, kena gosok badan dengan berulus daripada batang kurma ke, sebat badan dulu ke. Tak ada. Islam tak arahkan macam tu. So once ada orang tu try kelentong saja, salah rosak lah. Kita kata start orang tu masuk, dia masalah. Awak dosa banyak, kena jumpa ustaz tu. Buat apa? Minta ampun lah tak seseorang. Bahkan dengan seorang-seorang tu lebih baik daripada dengan ramai. Tu bahaya kita kata dalam Islam ni, bila ada orang tu dia tak ambil kira berkenaan kesahihan atau tak memastikan kebenaran sesuatu perkara. Apa lagi daripada Nabi SAW punya kata-kata. Seronok dengar tentang Nabi, daripada Nabi, tapi tidak dipastikan kesahihan apa yang dinukilkan. Dia kata, dan amat jauh si mereka untuk mengikutinya. Ini adalah perkara yang dapat dikesan. Kan? Clearly. Dengar ceramah macam tu pun kita macam, orang yang tak belajar agama pun macam, kan? Okay, jadi macam itulah kita kata. Kisah tadi nak buat bakar kitab. Setakat ini tak ada para ulama kerja bakar kitab. Orang Kristian nak bakar Quran ada. Orang Islam tak ada bakar kitab. Tinggalkan, tak usah baca, ya. Contoh kata kitab ni diperingatkan oleh para ulama, jaga-jaga. Kalau baca, jaga-jaga. Ya. Tapi untuk kata bakar, tidak. Bahkan para ulama Islam, dia baca buku apa yang untuk Islam dan apa yang lawan Islam. Mana apa yang tolong Islam, sokong Islam dia baca. Apa yang tentang Islam pun dia akan tengok juga. Pasal dia kena komen benda dia tahu. Dia tak boleh komen benda dia tak tahu. Itu kita katakan contoh macam kitab Ihya Ulumuddin ni kan. Dan di Universiti Madinah tu pun ada salinan dia dekat dalam library dia. Tak ada kata macam dia buang terus macam bakar. Tak ada. Pasal untuk rujukan, untuk pembacaan, untuk tahu apa yang salah dan betul, kita kena tengok. Sekarang bahan dah hilang, dah dibakar semua sekali, nak tengok apa? Paling tak logik. Tapi lah, nak selamba kan. Dia kata, dia apa ustaz ni? Seronok. Kita tengok benda macam ni kan, kita kata bahaya. Macam dia cakap tadi tanpa tapisan.
Dia cakap mungkin ke depan anak murid dia yang rapat sebenarnya cakap yang tu. Kalau ceramah depan orang macam ni. Zaman dulu, zaman Tok Kaduk dulu buat lawak dengan Melayu macam tu. Okey, orang Melayu kita sami'na wa ta'na. Tak ada kasar, tak ada masalah. Tapi sekarang buat macam ni, dan orang akan timbul tajuk. Akak pun akan kata, akak tak ada background agama, belajar sekolah agama tadika dan sebagainya sampai sekolah agama rakyat ke, tak ada pun pergi Azhar. Tapi akak boleh faham. Salah kat situ. Sebab apa? Nabi mana membaca? Situ akak boleh tak detect. Kita detect cerita bohong ni simple je. Maksudnya kita kata sebat sampai berbekas. Mana ada sebat dan Islam berbekas? Sebat dan Islam macam tu je. 80-80 lah. Tapi bukannya letak sampai koyak punggung. Mana ada? Ni kita kata, nampak dia tipu atas tipu. Selamba je. Tanpa malu, tanpa segan, kata Nabi dah baca kitab Ihya Ulumuddin. Apa beza dia? Itu kita kata asas di sini. Bahkan apabila didedahkan keadaan mereka, anda akan dapati mereka manusia paling jahil mengenai kata-kata baginda SAW. Bila kita datangkan hadis Nabi, macam tadi kan, apa patut cakap ketika mana ada kematian orang, cerita pada kita. Ataupun ketika contoh macam bila rumah, katakan dia nak buang syaitan daripada rumah, yang bersyaitan masuk rumah kita, apa patut kita buat? Baca Suratul Baqarah. Baca Suratul Baqarah. Tapi selama ni masyarakat kita pakai amal Yasin, kenapa? Semua senyap, tak ada siapa jawab. Kan bila datangkan hadis Nabi, dan kita akan nampak mereka lah orang paling jahil. Tu kadang-kadang orang ni kadang-kadang tak nak belajar hadis Nabi. Sebelum belajar hadis Nabi, terdedahlah semua sekali keburukan mereka buat. Nampak sangat bohong apa yang dilaksanakan. Tu kita kata benda macam ni kita kena cek balik. Macam kita contoh macam apa, hatta jadi kes sekarang ni kan. Ini saya sebut berkali-kali dalam kelas-kelas saya lain. Fake manhaji. Tahu kitab Fake Manhaji? Tak tahu. Okey, tahu. Okay, Fake Manhaji ni kitab yang karangan umat ulama zaman kita, Mustafa Adik Bora, dia ada berapa orang ulama, doktor pensyarah zaman kita sekarang ni yang bermazhab Syafi'i. Dia telah buat satu kompilasi perkarangan berkenaan fake contemporary lah, berdasar pada contoh dan sebagainya, fake manhaji bersistem dalam mazhab Syafi'i. So jadi dia karang buku berkenaan 3 jilid buku tu dalam bahasa Arab. Dan diterjemahkan, alhamdulillah. Tapi bila edaran, ada yang terkeluar daripada cetakan, separuh cetakan tadi dia buang tentang Kitabul Janaiz. Kitab jenazah dia buang. Dia tak letakkan dalam edaran dia kitab jenazah. Sebab dalam kitab jenazah tadi bertentangan opposite apa orang Islam kita buat di Malaysia. Apa orang Melayu kita amalkan tentang cara ni jenazah dan sebagainya, urusan jenazah, banyak yang salah. Tak kena dengan mazhab Syafi'i. Jadi, untuk jalan baik, edarkan tentang puasa, solat, zakat, haji, umrah sebagainya. Bab jenazah, tahan. Siapa yang tahu? Ini dua orang lah yang tukar terjemah tadi lah. Atau pihak percetakan tadi. Sebab bila benda tu dibaca dan dilihat, dia bertentangan dengan perbuatan masyarakat kita. Mengadakan keraian untuk kematian dan sebagainya. Tak boleh. Dengan sebab itu kita kata, memang kita kata tak boleh lah. Diorang tak keluarkan. Nampak dia tak amanah. Tak amanah. Kenapa buat kerja macam ni? Kalau edarkan benda berkenaan ajar di masjid, mengelupur pakcik-pakcik kat masjid tu. Serius. Dah ini buku kitab fake mazhab Syafi'i. Selama tak pernah sampai buat taharah je. Taharah, kemudian ustaz mati. Kemudian taharah, kemudian ustaz kahwin, pindah tempat lain. Kemudian taharah, ustaz kan pergi sama belajar. Kan? Taharah, kita ponteng. Kan? Sekali tak lepas taharah. 3-4 kali belajar taharah juga. Ini masalah ni. So dalam masyarakat kita kata benda macam ni ada masalah. Pasal kita kata kalau kita dedahkan kan benda ni, baca kita tahu dia orang paling jahil tentang sabda Nabi SAW. Keadaan baginda SAW, dalaman urusan baginda seteluaran, anything tentang kesusahan baginda SAW, nampaklah dia orang jahil, tak tahu apa ni Nabi nak. Sehingga kan anda pasti akan dapati ramai di kalangan orang awam lebih mengetahui mengenai perkara berkenaan berbanding mereka. Orang awam, macam saya tentang ni, akak tengok akak kata, apa sal? Saya tengok orang tadi cakap apa? Dia kata itu Allah, Imam Ghazali. Nampak tak? Di opposite. Dia kita dedahkan hadis sabda Nabi, dedahkan keadaan Nabi, datang dia akan buat benda yang di opposite. Orang awam pun tahu lebih daripada mereka. Okey? Anda juga pasti akan dapati mereka tidak membezakan di antara apa yang dikatakan oleh Rasul dengan apa yang dikatakan oleh apa yang tidak dikatakan oleh baginda SAW. Apa yang Nabi sebut, apa yang tidak sebut, tak dapat dibezakan. Semua rasa sedap aja. Sampai nisfu Sya'ban beria nak beramal nisfu Sya'ban.
Kan? Actually benda tu yang apa yang kelakarnya kita kata, benda tadi memang kita kata kalau betul lah malam apa hari ni Syaban punya hadis. Kita kata berkenaan bulan Syaban ya. Berkenaan dengan Syaban ni ada kelebihan sebenarnya ya. Tapi berkenaan Syaban ni semua hadis tak ada sahih satu benda pun. Tetapi orang nak buat juga. Kalau dia kata benda tu sahih, berkenaanlah berkatalah benar sekalipun kebaikan kefadilat tentang nisfu Syaban. Kalau sahih, tak sahih pun. Kalau sahih, Nabi tak ajar untuk ada ibadat khas pada malam berkenaan. Ibadat yang Nabi buat adalah siang hari berkenaan, di puasa. Seorang tu puasa tak kira. Bahkan Nabi puasa sepanjang. Banyak dalam bulan Syaban tadi. Dia tak puasa penuh, tapi dia banyak berpuasa. Jadi secara tak langsung kita kata, benda tadi memberi gambaran kepada kita, amalan paling baik orang tu buat dalam bulan Syaban adalah banyak berpuasa. Bukannya banyak benda lain. Bahkan tak ada baca Yasin malam Jumaat, ataupun baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban. Tak ada. Tak diajarkan pun. Diorang kaitkan macam ni. Kelebihan malam tersebut dikaitkan dengan amal tambahan. Dia datangkan hadis fadilat, tiba-tiba pak berselit. Maka barang siapa yang datang sempat dengan malam ini, maka hendaklah dia membuat sekian. Yasin pertama niat untuk umur. Yasin kedua niat untuk rezeki. Niat ketiga untuk azab. Tak tahu. Anyway, faham tak? Tajuk dia sekarang ni kalau kita perhatikan balik, fadilat Jumaat adalah hari kelebihan umat Islam, tapi tak diajarkan ada ibadat lain. Dia kelebihan satu benda. Macam Rejab, bulan haram. Diharamkan peperangan, pembunuhan dan sebagainya, tapi tak diajarkan ibadat khas. Jadi beza masalah ibadat khas diajar ke tidak. Kelebihan ada, tapi apa patut buat? Tak ada. Itu masalah kita ni tak reti nak bezakan di antara benda yang Nabi maksudkan dengan Nabi tak maksudkan. Apa Nabi kata, Nabi tak kata. Campur aduk, seronok je. Okey? Sarban tu dari Nabi ke? Ya? Nisfu Sarban tu dari Nabi? Tak ada. Benda tu actually ada hadis-hadis yang dhaif. Tapi kalau dia kata kalau sahih sekalipun, kalau sahih lah hadis pun, tak ajar ada amalan khusus. Dia cuma kata pada hari berkenaan akan diangkat amal. Kalau sahih, tak sahih. Kalau sahih, buat aje lah Nisfu Sarban. ni Syaban ni yang orang buat amal tu, itu tak ada, Nabi tak pernah ajar langsung. Tak, term Nisfu tu. Tak, term Syaban tadi kita kata ada datang hadis dhaif. Datang dalam hadis yang dhaif. The term. Tak adalah Nisfu Sarban ni. Tak ada. Okey? Nabi ada sebut macam bila separuh Syaban jangan kamu berpuasa, lepas dah separuh Syaban jangan puasa dah. Jangan puasa. Itu ada. Kemudian macam kita bulan Syaban ni dia angkat amal, ada, tapi separuh Syaban tadi ada fadilat malam tersebut tak ada. Orang kita amal rajin buat amal malam tu. Ada apa kita amalan diangkat? Tak. Kan? Kalau dia kata kita amal diangkat, tak disuruh kita buat benda pelik-pelik. Faham tak? Paling banyak yang kita katakan berkaitan tajuk puasa Isnin dan Khamis, dibentangkan amal. Amal kita dibentangkan. Ada mingguan, ada tahunan, ada harian. Dia 3. Harian, mingguan, tahunan. Jadi sini kalau kita kata bulan berkenaan dibentangkan amal kita, diangkat amal kita kepada Allah Ta'ala. Dan bukan maksud dia kita buat amalan khusus. Tak ada amalan khusus untuk kita reka bagi bersempena dengan tajuk tersebut. Contoh macam Hajar Aswad, Nabi letakkan hanya cium saja. Datang kita guling-guling, sapu-sapu, gosok kepala, siku-siku letak siku. Tak ada pun. Ataupun makcik yang mengandung letak perut kat situ. Tak ada pun. Tak faham, ada beza. Ada beza di antara kelebihan yang Nabi sebut tentang tersebut dengan tajuk ibadat tambahan. Bezakan. Kita kan beza bukan masalah kelebihan tadi, masalah ibadat tambahan. Kenapa nak kena adakan? Kalau Nabi tak suruh je, kenapa nak buat? Kan nak guling-guling. Saya kata kalau betul sahih, ada orang kata hadis ni telah ada juga yang katakan sahih. Then fine, saya kata hadis sahih. So amal tambahan tu kenapa nak reka? Why must you put something there? Macam makam Ibrahim. Kan tempat Ibrahim diri dulu untuk buat bina Kaabah. Tak disuruh kita pergi situ cium tapak tu, guling-guling. Hanya yang datang adalah ambil tempat berdekatan situ, tempat-tempat solat. Dan ya. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ya. Untuk pergi situ, baring di situ akan ada fadilat. Peluk tempat tu ada fadilat, tak ada. No such thing. Bukit Safa, Bukit Marwah. Dan jadi apa yang Nabi tunjukkan ada. Adakah semayang itu? Tak ada. Nabi tak semayang situ. Nabi buat apa? Naik atas tu Nabi doa. Dia doa je lah. Dan turun. Di sana doa pula. Turun. Doa, turun. Itu yang Nabi buat. Solat? Tidak. Buka puasa kat situ? Tidak. Kan orang kita kan buka puasa di sini, sama seperti buka puasa dengan Nabi ke benda macam-macam lah. Too much. Jangan fadilat, kelebihan tempat pun ada. Tapi nak adakan ibadat
selari dengan benda tersebut, dan ini bohong. Kita kata kalau betul kisah nisfu Sya'ban tadi, kalau kata malam tu diangkat amal, Nabi puasa siang, Nabi tak buat amal malam. Kalau kata bulan Sya'ban ni diangkat amalan, tapi yang Nabi buat adalah banyak berpuasa, Nabi tak buat amalan malam. Maka itu sebab kenapa bila ditanya oleh Usam bin Zaid tentang puasa Nabi pada bulan Sya'ban, Nabi kata itu adalah bulan yang dilupakan oleh orang ramai di antara Rejab dengan Ramadan. Di dalamnya diangkat amal, maka aku nak amalan aku diangkat dan aku berpuasa. Sedia amalan dia diangkat dan puasa. Benda tu berlaku siang malam. Siang malam. Siang. Yang pergi buat amal baca Yasin malam Jumaat malam tu kenapa? Bulan tu amal diangkatkan hari tertentu. Bukan, tapi tak sebut tu sebab Nabi banyakkan puasa. Dia kata 2 bulan tu Ustaz. tak ada, Nabi tak puasa setiap 2 bulan. Aisyah kata Nabi tak puasa 2 bulan. Yang tak boleh puasa 2-3 hari belum Ramadan. Mempercepatkan. Kalau dia kata orang tu ada puasa biasa, tak apa. Kalau tak ada puasa yang biasa, dia tak boleh. Tak boleh. Pasal dia mempercepatkan Ramadan dengan 2 hari atau 3 hari. Ya, hari Syak maksud dia. Not from nisfu Sya'ban. Tak, maksudnya kalau kita ada puasa biasa tak apa. Contoh macam kita ada puasa Isnin Khamis. Yang tak biasa gatal-gatal lepas tu nak puasa, jangan. Wait until Ramadan datang. Tak, dari setengah. Ya. Ya. Puasa lah kalau yang tak. Kalau tak puasa biasa puasa, jangan puasa. 15. Kecuali puasa qada ke, nazar ke, ya boleh lah. Kan dia kata buat puasa yang sesuka hati, puasa seronok, tak ada. Jadi dia buat pasal tadi, kalau dia kata kalau orang tu daripada awal Sya'ban dia biasa, selang sehari ke, Isnin Khamis ke, puasa dia biasa puasa, dan tak apa. Kalau tidak, jangan. Jadi kalau tidak, benda tu akan masuk larangan Nabi SAW. Bila berkata bila telah separuh bulan Sya'ban, maka jangan kamu berpuasa. Dan berkenaan dengan hari Syak, Nabi kata berpuasalah barang siapa daripada apa? Yang sebut oleh Abu Zar, Anas. Dia kata barang siapa puasa hari Syak, maka dia telah ingkar kepada Abul Qasim. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata janganlah puasa hari berkenaan kecuali orang yang ada puasa yang dia biasa puasakan. Kalau ada puasa biasa dia puasakan, maka terkena hari Syak, maka teruskan tak mengapa. Hari 30 Sya'ban. The day that actually orang tak nampak bulan, hari esoknya. Hari keesokannya. Faham okey. Dia kata anda pasti akan dapati okey, dia kata lagi bahkan kadang-kala mereka tidak dapat membezakan di antara hadis mutawatir. Okey, hadis yang betul mutawatir daripada Nabi SAW daripada baginda dengan hadis yang didustakan, direka-reka atas nama baginda SAW. Direka-reka ke atas nama baginda, diorang tak kenal, tak boleh beza. Ni mutawatir. Hadis mutawatir pun kita tak tahu. Hadis mutawatir tak banyak, tapi itu pun dia tak tahu. Mana dia tak tahu mana yang bohong, mana yang betul daripada Nabi SAW. Mereka hanya bergantung dengan menyetujuinya mengikut apa yang menepati kata-kata mereka. Tak kira sama ada ia rekaan, yang direka-reka ataupun tidak direka-reka, tak kisah. Janji rasa sedap. Ini macam masakan. Janji campak je apa ada, jadilah dia. Ini ibadat bukan masakan. Masakan anda boleh alter suka hati. Contoh macam kan, nak campak garam lebih ke, campur gula ke, orang buat tak gula, kita letak gula. Kan, orang tak ada, kita letak. Dan tak ada hal kalau masakan, agama tidak. Jangan alter suka hati. Okey? Lalu mereka beralih kepada hadis-hadis yang diketahui milik Rasulullah SAW secara pasti dan yakin bahawa ia dikata dan yakin bahawa ia adalah penustaan ke atas Nabi SAW. Okey? Mana maksud dia lalu mereka beralih kepada hadis-hadis yang diketahui milik Rasulullah SAW secara pasti dan yakin bahawa ia adalah penustaan ke atas Nabi SAW. Daripada dia balik daripada sini, daripada hadis yang ni, dia pergi kepada hadis yang diketahui milik Rasulullah SAW kepada ni, yakin kepada daripada baginda. Yang pasti palsu tu dia tengok, yang sahih ini dia tinggalkan. Itu pengertian ya. So dia tinggalkan. Mereka tidak mengetahui kehendaknya apa meaning hadis tadi. Macam bila baca hadis berkenaan yang kita bincang itu kan, bila Nabi kata takkan masuk dalam, orang tu ambil darah Nabi bekam, orang tu minum, Nabi kata kalau macam tu takkan masuk neraka badan yang dalamnya ada darahku. Tapi para sahabat lain tak faham intention itu supaya hisap darah Nabi. So kenapa tak ada besokan harinya para sahabat terkam Nabi dan hisap darah. Terkam gigit, hisap sikit. Semalam dapat seorang, kita pun dapat juga. Nabi pula pun juga tidak pengertian itu. Maksudnya Nabi tumpahkan darah, letak dalam telaga, minum ramai-ramai. Tak ada. Meaning apa? Hadis itu sahih tapi Nabi tak ada maksudkan itu. Tapi ada orang yang keluar kabut. Oh, ini kalau ada bedak sejuk celup janggut Nabi. Bedak sejuk celup janggut Nabi. Ingat kisah dia tu?
Kan, yang ada iKim, radio iKim kan. Ini tak tapis punya kerja. Okey. Tak, jadi betul. Dia jual produk. Dia kata produk tadi memberi kesan yang sama. Macam mana orang minum darah Nabi tadi tak masuk neraka? Kan, darah badan dia kerana darah Nabi. Yang ini siapa minum bedak sejuk ni sampai dipakai sapu muka, boleh juga dimakan. Boleh masuk syurga jugalah. Ada masalah dia. Nampak tak? Last sekali menyaga atas nama pembohongan di atas nama Rasulullah SAW. Apa pasal? Kan Nabi tak maksudkan itu. Nak sahabat terdapat itu dia je. Nabi tak ada macam galakkan, ambil seorang sikit, ambil sikit darah aku. Tak ada pun. Memang ada Nabi SAW macam apa janggut Nabi SAW dan sebagainya, Nabi berikan, dia ada. Itu ada. Para sahabat Nabi SAW tak pernah ambil apa keberkatan cium kecuali jasad benda daripada Nabi SAW. Tetapi kalau benda terhilang, hilanglah dia. Untuk kita jadikan sebagai contoh celup pula. Para sahabat tak celup. Kan cium-cium je. Celup goreng, celup tepung tak ada. Kan? Janggut Nabi celup tepung. Masalah juga dia orang ni. Okey. Jadi dia kata mereka tidak mengetahui kehendaknya, bahkan kebanyakan mereka ni tidak mengetahui makna-makna Quran. Quran punya makna pun tak tahu. Baca Quran, kita bagi pada Quran, apa maksud dia? Dia tanya lagi. Terjemahan datang tak? Dia tanya lagi. Tak puas hati. Kenapa? Okey. Apatah lagi hadis yang dia tak belajar. Quran yang dia jarang baca pun, yang baca kot setahun sekali, tak faham. Apa lagi hadis Nabi yang tak belajar langsung? Lagi dah tak tahu. Dia kata bahkan kebanyakan mereka tidak menghafaz Al-Quran pun. Banyak kita perhatikan kumpulan ni kan, dia sibuk tentang zikir. Dia lupa hafal Quran tidak. Wirid, amalkan wirid. Ratib haddad, ratib atas, nyanyi lagu Ya Hanana dan sebagainya. Quran tinggal. Totally Quran tinggal. 3 jam boleh habiskan untuk nyanyi. Quran tak hafal pun. Kalau panggil seorang budak yang ikut kan, baca Quran, memang tak hafal. Maka ada orang yang buat tahfiz Quran kan, terpaksa tarik kumpulan ni daripada menghadiri kumpulan macam ni. Sebab budak-budak tu dia habiskan masa untuk apa? Menyanyi, berselawat sampai pukul 3 pagi. Last sekali Quran tak hafal. Nampak tak pelik? Prioriti tu hilang. Berselawat atas Nabi, tak payah bayar. Tak payah bayar. Ni nak panggil sampai 35,000 nak bayar. Tak tahu tak? Tak tahu. Bukan, itu keseluruhan dengan stage dan sebagainya. 35,000 person yang datang tu lah, dengan flight dia sebagainya. 35,000. Itu yang tak jadi dibuat. Yang dah jadi buat tak tahulah banyak mana. Kan, cuma datang free. Selawat, takkanlah masyarakat Malaysia ni punyalah tak gerti selawat sendiri. Nak kena panggil orang luar selawat untuk kita orang. Peliknya. Biasa dalam solat tu buat apa tak selawat? Mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak belajar selawat ke? Yang Nabi ajar tak tahu. Kena panggil orang luar datang. Bekas ahli penjagaan dan sebagainya, jadi penjagaan juga kat sini. Kita panggil dia. Untuk apa? Berselawat. Ajar kita selawat. Peliknya. Jahilnya masyarakat Malaysia ni bila apa? Selawat pun kena upah orang. Tak payah upah pun. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kereta boleh buat, sambil berjalan boleh buat, sambil beli barang kat pasar boleh buat. Jadi hari ni kan nak beli barang Ramadan, tak cukup. Jadi berebutlah orang pergi pasar raya cari barang, kan? Sambil beli barang tu boleh selawat. Kenapa selawat kena bayar? Kenapa? Soalan kenapa? Pasal tajwid lebih. Duit lebih tu orang tu punya tajuk. Kita ni kenapa? Orang tu cek makan satu masalah. Itu hal dia dengan Allah Ta'ala. Kita ni kenapa sampai macam tu sekali? Tak fikir banyaknya ahli agama. Ustaz tadi yang sebut nama tu, apa cerita dia? Dia tak faham, takkan dia kata macam tuan-tuan sekalian nak selawat kat rumah pun boleh. Tak payah pergi sibuk tentang majlis berkenaan. Selawat sendiri pun dah jadi. Selawat kat atas Nabi yang terbaik adalah apa yang Nabi ajar, bukan apa yang orang lain bentuk. Yang Nabi ajar tu yang terbaik. Dan Nabi ajar pada para sahabat. Bila para sahabat kata, Rasulullah, kami datang bagi salam pada kamu macam mana? Macam mana kami selawat kepada kamu dan solat kami? Nabi ajarkan. Nabi kata, qulu, sebutlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahih Muslim ada fil alamina innaka Hamidum Majid. Anyway, itu Nabi ajar. Takkanlah ada orang punya selawat, ini Nabi punya ajaran, ada orang tu ajar lagi higher daripada Nabi. Think logik. Saya kena bayar pula
Ustaz, dia Hakim yang bodoh. Saya tak sebut. Disclaimer bawah ni. Apa yang didengari dalam recording ini tidak berkaitan dengan yang saya taklim. Itu student punya kerja. Dan student punya muka tak nampak. Okey, tak apa. Anyway, salah. Pasal tadi doktor kata tak nak belajar sunnah. Akhirnya jadi macam ni. Kita hilang punca Islam tu apa. Hilang punca Islam tu apa. Semua orang datang, Quran tak dibaca, Quran tak dihafal, wirid-wirid macam wirid diamalkan, tapi surah Baqarah ditinggalkan. Pelik kan dia kata. Bila kita kata Nabi berikan option, Iqra'ul Quran, kan, bacalah Quran, menghafallah Quran, kan dia akan datang beri syafaat bagi pemiliknya pada hari kiamat nanti. Iqra'ul Zahrawan, hafallah atau bacalah 2 surah yang bersinar, itu Baqarah dan Ali Imran. Kan kedua-dua akan datang pada hari akhirat nanti seperti 2 awan hitam, atau 2 kumpulan burung yang hitam, atau 2 awan hujan yang melindungi pemiliknya, berhujah depan Allah Ta'ala nanti. Bila Allah nak hukum kita nanti, surah Baqarah Imran kata, ya Allah, dia berpenat lelah membaca aku ketika malam hari dia. Ya Allah, dia berjaga malam membaca aku. Ya Allah, dia berhaus tekak membaca aku pada siang hari. Ni 2 surah tadi akan berhujah minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Dan last kali Nabi kata, Iqra'u surat Al-Baqarah, hafallah surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhidhaha barakah. Kedapatkan surah Al-Baqarah ini adalah keberkatan. Wa tarkuha hasrah, tinggalkan surah Al-Baqarah ni kerugian, penyesalan. Anybody tinggal surah Al-Baqarah, dia menyesal nanti. Wala tastati'u ahal batalah, takkan mampu menandingi surah Al-Baqarah ini ahli sihir. So if you want to protect yourself, your family, the best surah is surah Al-Baqarah. Nabi ajar, tapi dilupakan, tutup mata straight. Tak ada sebaikkan tajuk ni. Macam perasan tak? Apalah surah ini untuk kaya, surah ini untuk orang sayang, ayat ini untuk orang ni, anak dengar cakap ayat sekian. Surah Al-Baqarah, nampak tak yang Nabi ajar? Ditinggalkan, tak dipelajari pun. Tak nak belajar, tak nak baca, tak nak hafal, tak nak baca lagi pun dah awal-awal tarik diri. Tak tahu qadar kita dah dapat, tapi kita dah kata apa? Tak mampu sebab dah tua. Kan benda lain boleh, nyanyi lagu dangdut okey je. Kan? Lagu Korea hafal, dah hafal. Kan? Al-Baqarah tinggalkan, rugi. Perasan tak? Jadi pelik saya kata, orang tu habiskan dengan wirid yang tak tahu ke mana, tinggalkan yang Nabi SAW ajarkan, yang ada jaminan daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Rugi. Kejarlah surah Al-Baqarah. Walaupun kita dah umur kita lanjut dan sebagainya. Satu benda kena ingat, pening kepala dalam ibadat, pening kepala dalam menghafal, mentelaah dan sebagainya, ini adalah benda kebaikan. Bahkan orang-orang yang tak nak nyanyuk, sila buat macam ni. Ini semua nak belajar, nak mudah aja. Tanpa pening kepala, tanpa menghafal, tanpa membaca, anda akan pandai bahasa Arab dalam 3 hari. Seriously? Apa ni? Kan? Konteks yang saya pelik yang berlaku dalam masyarakat kita, semua nak belajar shortcut. Ini masalah dia. Belajar tak nak, bagi fadilat, bagi amalkan. Okey. Sesiapa yang tak menghafaz Quran, tidak mengetahui makna-makna Quran, tidak mengetahui hadis, tidak mengetahui mana-mana hadis, dari manakah dia tahu mengenai hakikat-hakikat dia ambil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Macam mana dia boleh tahu Islam? Quran tak hafal, tak tahu mana Quran, tak tahu hadis, tak tahu mana-mana hadis, macam mana dia kata benda yang dicakap ni adalah Islam? How can they say this is Islam, sedangkan Quran tak ada, hadis tak ada? How can? Ni soalan besar kena tanya balik. Jadi sebab itu kita kata kumpulan ni, kata dia yang mazhab kalau baik apa salahnya, kan? Tak menyalahi syariat pun, ingat Allah Ta'ala je, tak boleh. Kena perbaiki balik. Pasal ini kita kata penyemakan sunnah itu penting. Penyemakan sunnah itu adalah penting. Jelas? Ya, Kak. Ya. Kalau tak mampu hafal, baca berpanjangan. Maksudnya jadikan zikir wirid harian. Tuan-tuan tahu tak kalau buka Quran tu dia ada rubuk? Tahu tak? Bila ke Quran, mana Quran? Okey. Quran ni kan, begitu buka ni, dia ada kat depan tu dia tunjukkan apa? Hizib. Hizib tu kan. Dekat hizib tu kan. Yang ni ada hizib. Kalau lama tu ain. Ain, okey. Sebenarnya benda tu hizib tu tuliskan dia kata rubuk 1/4 surah. Kemudian dia tak pula nisfu juzuk. Apa dia hizb. Mana satu hizib. Diorang dulu para sahabat Nabi, dia baca Quran tiap-tiap hari macam tu. Macam kita kata Ramadan kita buat. Itulah kenapa Quran itu pecah 30 juzuk.
Kalau mereka dahulu agihkan Quran tadi untuk bacaan 30 hari. Jadi wirid terbaik adalah Al-Quran. Bukan wirid ustaz ni, ustaz tu, ustaz sekian. Wirid terbaik adalah Al-Quran. Tapi kita, satu lagi nak hafal Quran. Kalau jarang-jarang baca, takkan hafal. If you want to memorize the Quran, you have to read it. Kan, frequent. Macam Imam Bukhari kata, banyak kali ulang. Dia akan lekat dalam kepala kita. So kalau orang tu nak menghafal Quran, dia kena banyak kali baca. Itu asas dia. So sebab itu kita kata, dia memang bila dia baca banyak kali, in the end dia akan hafal. Tapi kalau dia tak pernah baca pun, dia masalah lah. Jarang-jarang sekali bila setan ada rumah, ada berantu je rumah, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam. Setan ada. Hilang setan, tinggalkan. Lepas tu bila setan ada balik, mak ada rasa memang geluma, auzubillahi minasyaitanirrajim. Mana boleh macam tu? Kan dia jadi amalan harian. Bahkan Nabi bagi 3 hari je. Untuk syaitan masuk rumah tu, tak boleh 3 hari je. Okey, jelas. Berhenti sini. Kejap lagi kita ada kuliah khas puasa ni. Ustaz nak tanya, bulan puasa ni, Kejap lagi lah kita puasa. yelah, bulan puasa ni kita baca Al-Quran, kita pergi tadarus. Dengan kita menghadiri kelas-kelas agama. Mana yang lebih? Dua-dua boleh buat. Buat dua-dua sekali tak boleh. Lebih banyak. Tak ada banyak pahala. Allah Ta'ala tahu pasal sincerity kita. Kalau kita pergi belajar untuk belagak dengan adik-adik kita pun salah. Kalau baca Quran, kena orang tengok pun salah. Dia mana sincerity. Pahala Allah Ta'ala je tahu nilai dia sebenar. Kita tahu. Kalau kata mana penting, ia belajar. Belajar tu penting. Tapi dari segi asasnya, Quran ini tak boleh tinggalkan. Okay, baik, kita berhenti kat sini. Sambung kelas sana. Okay. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.